Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 Ogos. Kita mulakan dengan berita ini. Seorang wanita disahkan maut dalam kemalangan membabitkan 7 kenderaan di jalan lintas Kota Kinabalu malam tadi. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba, panggilan kecemasan diterima sekitar pukul 6 petang. Mangsa yang maut di tempat kejadian dikenali sebagai Nicolette Hannah George berusia 26 tahun, merupakan pemandu kenderaan yang dilanggar lori kontena dari arah belakang. Mangsa yang tersepit dalam kenderaannya berjaya dikeluarkan pihak bomba sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah yang dihubungi pemberita memberitahu siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kejadian yang turut viral di media sosial itu mengakibatkan kesesakan jalan raya hampir 2 jam. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah akan terus meningkatkan operasi penguatkuasaan dalam usaha mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini. Pengarahnya Datuk Sharifah Siti Salehah Habib Yusof berkata, setakat ini pihaknya telah melaksana 857 operasi dengan 2,200 tangkapan. Dari segi pengusiran pula, kira-kira 5,511 tahanan di Depo Tahanan Imigresen telah dihantar pulang ke negara asal sepanjang tahun ini. Ketika ini, jumlah tahanan yang masih ditempatkan di Depo Imigresen adalah seramai 3,808 orang. Jabatan Imigresen Negeri Sabah telah mencapai statistik tertinggi dari segi operasi penguatkuasaan dan juga tangkapan. Dari segi pengusiran, kita telah mengusir seramai, kita telah memindahkan tahanan yang telah ditahan di depo seramai 5,511. Yang ini merupakan juga statistik tertinggi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Hari Bertemu Pelanggan JIM ke-101 di Kota Kinabalu. Datuk Sharifah Siti Salehah turut mengalu-alukan masyarakat untuk bekerjasama dan menyalurkan maklumat kepada pihaknya berkaitan kehadiran parti di negeri ini. Terdahulu, beliau melawat pameran pelbagai agensi terlibat, antaranya Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Perkesoh dan Jabatan Pendaftaran Negara. Barisan Kepimpinan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS diyakini mampu merealisasikan hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Keyakinan ini disuarakan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Mancun. Menurut Datuk Masidi, berbekalkan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang kajian berkaitan pengukuhan lanskap ekonomi negeri, warga IDS mampu memperkasa ekonomi rakyat secara holistik. Satu transformasi positif yang membolehkan mereka memainkan peranan yang lebih berkesan dalam usaha kerajaan negeri untuk mencari jalan, mengolahkan strategi baru. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan domen bidang penyelidikan IDS Syarahan Perdana 2023 di SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, syarahan perdana memfokuskan usaha memperkasa ekosistem sokongan akar umbi dalam mengukuhkan lanskap ekonomi negeri sekaligus mengurangkan jurang pendapatan penduduk bandar dan luar bandar. Syarahan perdana ini untuk memberikan gagasan bahawa ini boleh jadi salah satu pemacu perubahan bagi landscape ekonomi kita. Sebab landscape ekonomi kita, macam saya kata tadi, kita punya pertumbuhan dan saiz ekonomi itu adalah besar. Cuma kita juga masih lagi mempunyai komuniti yang marginal, yang terpinggir. Jadi kita mau rapatkan jurang. Bandara Night Market at Bandaran Berjaya dilihat mampu menjadi tarikan baharu pelancong untuk berkunjung ke Sabah, khususnya di Kota Kinabalu. Pasar malam diwujudkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ini beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis bermula 5 petang hingga 12 tengah malam.
Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan pasar malam tersebut, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Abidin Mandinggir berkata, kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan usaha pelbagai pihak mengadakan inisiatif seumpama demi manfaat rakyat. Dan ini memang kita alu-alukan memandangkan ramai pelancong-pelancong daripada luar negara, terutama sekali daripada Korea dan China. Mereka perlu disediakan tempat mereka untuk melawat, bukan saja melawat tetapi untuk mencoba makanan, sajian orang-orang tempatan. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Nurliza Awang Ali berkata, pihaknya merancang untuk mewujudkan beberapa lagi pasar malam sekitar Kota Kinabalu bagi merancakan lagi ekonomi komuniti bandar. So what we're trying to do adalah untuk menceriakan kawasan ini. Jadi ini adalah merupakan satu permulaan untuk kami. Of course usaha-usaha macam Datuk bilang tadi. Jadi kami mahu supaya kawasan ini sentiasa ada aktiviti yang di mana community boleh datang. So we need something untuk orang buat during the weekdays. Bagi pengunjung, pasar malam diwujudkan bertepatan sebagai salah satu pengisian ketika berkunjung ke pusat bandar. Sambil bercuti dan melihat keindahan Kota Kinabalu, itulah lain daripada yang lain yang tak ada di Semenanjung kot. Yang menariknya macam-macam makanan yang pelik-pelik dengan adanya menyanyi daripada negeri Sabah. Di Terengganu tak ada. InsyaAllah akan datang lagi bawa orang lain pula ke. Memang bagus untuk kita macam ada meluangkan masa dan jalan-jalan sama keluarga lah. Yang susah untuk didapat di pasar begitu, macam untuk yang grill, sangat best lah untuk family punya dan jalan-jalan, untuk happy, untuk menghilangkan stres. Pembukaan pasar malam ini juga secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan baharu peniaga. 很不错了，很多人，而且主办单位也是很用心，做到很美，给我们机会做新东西了。我们做新的带给游客带给本地人试下新的东西咯。希望带动这个城市咯，更多人咯。游客也知道我们有这样特别的地方哦。Bagi saya memang dia peluang yang bagus sebab dia satu bukan saja bagi peluang untuk orang-orang yang tidak berkesempatan untuk berniaga di tempat lain kan. Dia bagi Bandaran Berjaya ni a life like at night. My hope is untuk pengunjung yang akan datang, semoga dorang keep on supporting all of the supporters here, the vendors here. Bandaran Night Market at Bandaran Berjaya ini mempunyai 30 gerai jualan yang menyajikan pelbagai jenis makanan dan minuman. Parti Gagasan Rakyat Sabah. Gagasan Rakyat merupakan landasan terbaik dalam mendengar denyut nadi dan kehendak aspirasi rakyat negeri ini. Ini kerana Gagasan Rakyat menghimpunkan pemimpin Sabah yang bersatu dalam wadah perjuangan berasaskan parti tempatan. Suara kehendak rakyat itu yang mahukan kita masuk dalam parti tempatan semakin ketara dan semakin agak jelas. Ini merupakan salah satu petanda yang amat jelas. Sokongan dan suara anak-anak Sabah itu dapat diterjemahkan melalui penyertaan mereka dalam parti-parti yang berasaskan kepada parti Sabahan ini. Datuk Masiung ditemui media selepas merasmikan 4 cawangan gagasan rakyat secara serentak di Kampung Keramuak Dalam. Sehingga kini terdapat 55 cawangan gagasan rakyat dalam Dun Kuamut. Sebanyak 38 lagi unit Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ akan dibina dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuamut. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Kuamut, Tokyo Abdul Hashim Omar berkata, pembinaan rumah berkenaan membuktikan keprihatinan dan komitmen kerajaan untuk membantu golongan kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri. Beliau berharap pembinaan Rumah Mesra SMJ ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan memiliki kediaman. Jadi harapan kita juga supaya bukan saja ini 38 tetapi pada tahun-tahun akan datang kita mintalah supaya berterusan.
Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mewakili Adun Kuamut, Datuk Masyong Bana, menyerahkan kunci rumah mesra SMJ kepada dua penerima di Kampung Simpang Intilibon, Tongot. Sementara itu, penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan gembira dapat memiliki rumah tersebut. Dan di sini saya begitu terharu kepada kerajaan dan saya betul-betul mengucap ribuan terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan negeri sebab memberikan kepada kami pada hari ini untuk memberi kunci rumah SMJ. Keseluruhannya sebanyak 40 unit rumah mesra SMJ diperuntukkan untuk dibina dalam kawasan Dun Kuamut. Baik saudara, sekian perkembangan Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 Ogos. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Imran Azmi Rosli, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Okay, mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Setiap halaman akbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Hey, apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan. Always be number one.